Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk kelas kita, kita akan sambung dengan masih lagi bab 1 iaitu 1.2 sistem nombor per-16an. 4 subtopik yang kita akan cover, pengenalan 1.21 dan 1.22 ya. Nanti kita tengok. Okay, sekarang kita terus masuk kepada pengenalan. Selain sistem nombor per-8an, sistem nombor per-16an juga diguna untuk mewakili nombor perduaan iaitu bahasa mesin. Okey, kalau awak ingat minggu lepas kita dah belajar tentang sistem nombor per-8an. Okey, untuk hari ini kita masuk sistem nombor per-16an. Sistem nombor per-16an juga digunakan untuk mewakili bahasa mesin. Okey. Mewakili nombor perduaan dalam bahasa mesin. Okey, kepentingan nombor per-16an kita tengok satu persatu. Yang pertama, nombor per-16an dapat bertukar dengan nombor perduaan dengan mudah. Okey, maksudnya bahasa yang difahami oleh komputer ialah bahasa mesin kan? Bahasa mesin menggunakan nombor perduaan. Ingat lagi tak nombor perduaan ada berapa digit? Ada 2 digit kan? 0 dan 1. Okay. Okey, dari segi perwakilan aksara, apabila kita menggunakan nombor perduaan, komputer akan membaca sebagai, ini contoh ya. Contoh kita tengok 1000 0111 asas 2. Okey. Ini katakan perwakilan bahasa mesin untuk satu aksara dalam asas 2. Okay. Kalau kita tukarkan perwakilan asas 2 tersebut ke asas 16, kita akan dapat 87 asas 16. Okay. Maksudnya nombor per-16an dapat bertukar dengan nombor perduaan dengan mudah. Mudah ni maksudnya bila kita gunakan nombor per-16an, bilangan digit akan menjadi semakin pendek, semakin ringkas. Kalau awak tengok kat sini, nombor perduaan, berapa digit yang dia guna kat sini? Untuk mewakili satu aksara, berapa digit? 8 digit kan? Tapi bila awak menggunakan nombor per-16an, okay, awak hanya menggunakan berapa digit? Berapa digit? 2 digit. Jadi lebih ringkas, lebih mudah. Okay? Lebih pendek perwakilan dia. Okey, kepentingan nombor per-16an yang kedua, mewakili warna pada alatan digital dalam model warna RGB. Okay, nombor per-16an digunakan untuk mewakili warna pada alatan digital dalam model warna RGB. RGB. R untuk red, green and blue. Merah, hijau dan biru. Okay, kepentingan nombor per-16an yang ketiga digunakan untuk pembangunan asas sistem micropemproses. Okey, untuk pembangunan micropemproses ataupun CPU. Okey, banyak menggunakan sistem nombor per-16an. Sistem nombor per-16an menggunakan 10 digit daripada 0 sampai 9. Okey, kalau tengok digit yang digunakan 0 sampai 9 dan 6 abjad, iaitu A sampai F. Maksudnya, sistem per-16an bukan hanya berhenti sampai 9. Okay, dia tak berhenti kat sini. Selepas 9, kita akan sambung lagi dengan A. Lepas tu B, C, D, E dan F. Okay. Nanti kita tengok ya. A tu mewakili apa, B apa dan seterusnya. Setakat sekarang kena ingat, sistem nombor
per-16an menggunakan 10 digit dan 6 abjad. Mesti ingat 10 digit dan 6 abjad. Sistem nombor per-16an juga dikenali sebagai sistem asas 16. Ini nama lain dia, sistem asas 16 ataupun sistem nombor hexadesimal. Hexadesimal. Hexa bermaksud 6. Awak belajar matematik kan? Polygon. Hexa adalah 6. Decimal. Decimal ialah 10. Bila awak tambah 6 tambah 10 dapatlah 16. Jadi sistem asas 16. Nama lain dia sistem nombor hexadesimal. Sistem asas 16 mempunyai 16 pilihan digit. 16 pilihan digit. Digit asas dia ada 16. Iaitu bermula dengan 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diwakili oleh A, B, C, D, E dan F. A mewakili 10, B untuk 11, C 12, D 13, E 14 dan F 15. Kalau awak kira daripada 0 sampai F, kita akan dapat sebanyak berapa digit? 16 digit. 16 digit yang mewakili sistem nombor per-16an. Kita sambung latihan dalam kelas. Manakah yang betul tentang nombor per-16an? Dia tanya yang mana yang betul tentang nombor per-16an. Yang pertama, mempunyai 15 digit. Adakah betul? Mempunyai 15 digit. Salah kan? Sepatutnya mempunyai 16 digit. So yang ini salah. Yang kedua, digit bermula dari 0 hingga 15. Betul ke 0 hingga 15? Bermula dari 0 betul tak? Betul. Hingga 15? Salah. Digit terakhir adalah F. Dia tak diwakili oleh 15 tapi dia menggunakan abjad F. Jadi pernyataan ini juga salah. Dikenali sebagai sistem nombor desimal. Betul tak? Desimal maksudnya 10. Jadi pernyataan ini salah. Sepatutnya bukan desimal tapi hexadesimal. Hexadesimal. Seterusnya, digit bermula dari 0 hingga 9. Betul? Betul. Dan bersambung A hingga F. Betul. Jadi pernyataan ini betul. Yang terakhir, nombor per-16an mempunyai 16 digit. Betul tak? Betul. Pernyataan ini betul. Next. Kita akan tengok perbezaan nombor per-16an dan nombor perpuluhan. Apa beza dia? Sistem nombor perpuluhan dikenali sebagai sistem asas 10. Yang ni kita dah tahu dah, kita dah belajar dah sebelum ni. Sistem nombor per-16an dikenali sebagai sistem asas 16. Nama lain dia adalah sistem nombor hexadesimal. Sistem nombor perpuluhan, nombor ditandakan dengan subskrip 10. Menggunakan subskrip 10. Maksudnya kita tulis 10 kecil kat bawah tu. Yang ni dipanggil sebagai subskrip.
Sistem nombor per-16an ditandakan dengan subskrip 16. Okey. Sistem nombor perpuluhan mempunyai 10 pilihan digit bermula dari 0 sampai 9. Sistem nombor per-16an mempunyai 16 pilihan digit bermula dari 0 hingga 9 dan A hingga F. Okay, dari segi nilai tempat, sistem nombor perpuluhan, nilai tempat paling kecil adalah 1. Okay. Kemudian 10, 100, 1000. Macam mana dapat 1? 10 kuasa 0, kan? So dia akan bertambah 10 kuasa 1, 10 kuasa 2 dan seterusnya. Begitu juga sistem nombor per-16an. Nilai tempat dia bermula dengan 1. 1 untuk 16 kuasa 0. Lepas tu 16, iaitu 16 kuasa 1. Nilai tempat yang kedua 256, iaitu 16 kuasa 2. Ini 16 kuasa 3. Okay, kena ingat ya, nilai tempat ni banyak kegunaan nanti kita nak darab. Okay. Seterusnya, sistem nombor per-16an juga disebut sebagai sistem nombor hexadesimal. Dia ulang benda yang sama je. Menggunakan digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, A ya. A, B, C, D, E dan F. Okay, untuk mewakili sebarang nombor. Sistem nombor per-16an juga dikenali sebagai sistem asas 16. Kerana apa nama dia asas 16? Kerana hanya terdapat 16 pilihan digit sahaja. Kan? Kalau nak membentuk digit yang lebih besar, jadi kita perlu gabungkan antara 16 digit ni. Okay. Jadual 1.6 menunjukkan perwakilan digit A, B, C, D, E dan F semasa melakukan pengiraan. Untuk pengiraan selalunya kita tukarkan. Digit A kita gantikan dengan 10. Ini untuk pengiraan saja ya. Okay, B adalah 11, C 12, D, E, F. F adalah 15. F mewakili digit terakhir iaitu 15. Okay, kena ingat ni ya. A tu mesti bermula dengan 10. F berakhir dengan 15. Tiap-tiap digit dalam sistem nombor per-16an mempunyai tempatnya tertentu. Nilai tempat sistem nombor per-16an ialah SA. Okey, SA tadi saya dah terangkan. SA adalah 16 kuasa 0. Lepas tu digit nilai tempat yang kedua adalah 16 kuasa 1 iaitu 16. Yang seterusnya adalah 256. Okey, kita dapat dengan 16 kuasa 2. Dan seterusnya. Nilai suatu digit dikira dengan mendarabkan dengan nilai tempat. Okey, dekat sini. Nilai suatu digit. Macam mana nak dapat? Kita perlu darabkan digit. Darabkan digit tersebut dengan nilai tempat. Darabkan digit dengan nilai tempat. Okey, jadual 1.7 menunjukkan cara memperoleh nilai digit-digit bagi nombor per-16an 401 asas 16. Macam mana kita nak dapat digit dia, memperoleh nilai digit? Okey, kat sini kita tengok 401. Ada berapa tempat dekat sini? Ada 3 kan? 1, 2, 3. Ada 3 tempat. Selalunya kita mula dari belakang. Tempat paling belakang adalah 16 kuasa 0. Okay, awak tulis
selalu tulis pun tak apa yang ni supaya awak cekap. 16 kuasa 1 dan ini 16 kuasa 2. Okay. 16 kuasa kosong adalah 1, ini adalah 16, ini adalah 256. Okay. Jadi kalau ikut jadual ni, dia buat 2 ni adalah nilai tempat kan, nilai tempat bagi asas 16. Mulakan dengan 16 kuasa kosong bernilai 1, 16 kuasa 1 adalah 16, 16 kuasa 2 adalah 256. Okey, ini nilai tempat. Kemudian dia darabkan apa? Darabkan digit dengan nilai tempat. Digit, kita tengok kalau dari belakang, digit paling belakang adalah 1 ya, 1. Digit yang kedua adalah 0. Okey, digit yang depan sekali adalah 4. Jadi kita darabkan digit dengan nilai tempat. Okey, maksudnya digit ni kita darab dengan atas ni balik. Jadi bila kita darab, okay, yang ni 4 darab 256 dapat 1024. Yang ni dapat 0, 1 darab 1, 1. Okey, seterusnya kita tambahkan hasil darab tersebut. Okey, 1024 tadi tambah 0 tambah 1 dapat 1025. Maksudnya, jadi kita boleh tulis jawapan kita 401 asas 16 sama dengan 1025 asas 10. Okey, ini jawapan dia. Okey. Seterusnya, latihan dalam kelas. Tandakan right pada nombor per-16an yang betul dan pangkah pada yang salah. Kita tengok yang pertama, 36, 36K2 asas 16. Adakah 36K2 ni nombor per-16an? Cara mudahnya kita tengok satu persatu daripada depan. Adakah 3 digit dalam per-16an? Ya. Adakah 6 digit dalam per-16an? Ya. K, adakah digit dalam per-16an? Tidak ya, bukan. K ni bukan. K ni salah. Jadi, ini bukan nombor per-16an. Yang kedua, F. F betul, per-16an. 4 betul, 0 betul, 7 pun betul. Yang ni betul 2597. Okey, ya, ini adalah nombor per-16an. Seterusnya, C. Adakah C nombor digit per-16an? Betul. A digit per-16an, B digit per-16an, 2 pun digit dalam per-16an. Jadi jawapan ni betul. Okey. Soalan seterusnya, D. D adalah digit per-16an, 4 digit per-16an, E pun digit dalam per-16an. Jadi jawapannya ini adalah nombor per-16an. Seterusnya B. B03. B. B adalah digit dalam nombor per-16an. Tapi dekat sini dia guna B huruf kecil. Okey. B huruf kecil kita tak terima ya. Kalau ikut buku teks, dia guna huruf besar. Jadi ini bukan nombor per-16an. Tapi untuk soalan macam ni, kalau awak rujuk dekat internet, dia terima huruf besar ataupun huruf kecil. A, B, C, D, E, F tu awak boleh guna sama ada huruf besar atau huruf kecil. Tapi untuk silibus lebih selamat untuk kita ikut buku teks. Okay? Buku teks kita gunakan semua huruf besar. Ingat ya, guna semua huruf besar dari A, B, C, D, E dan F. Okay. Soalan seterusnya, 8C4. Adakah nombor per-16an? Ya. G72. G, adakah nombor per-16an? Bukan. Okay. Automatik ini bukan nombor per-16an. Okay. Next.
subtopik seterusnya. 1.2.2 yang pertama, penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16an. Okey, kita akan tengok macam mana nak tukarkan asas 10 ke asas 16. Okey, kaedah menukar nombor perpuluhan ke nombor per-16an. Okey, kaedahnya dikenali sebagai kaedah bahagi dengan 16 dan gunakan bakinya. Ini kita pernah buat sebelum ni. Kita bahagi dengan nombor asas tersebut dan kita baca baki dari bawah ke atas. Okey. Yang pertama, nombor perpuluhan dibahagi dengan 16. Catat hasil bahagi dan bakinya. Hasil bahagi pertama dibahagi dengan 16 sekali lagi dan bakinya dicatatkan. Proses diulang sehingga hasil bahagi ialah kosong. Okey, iaitu tidak boleh dibahagi lagi dan setiap bakinya dicatatkan. Nilai nombor per-16an diambil dengan membaca apa? Baca bakinya dari bawah ke atas. Okey, kita tengok contoh. Contoh 1.9. Penukaran nombor perpuluhan 423 asas 10 kepada nombor per-16an. Okey, kita tengok macam mana dia buat. Ada apa ya? 423 asas 10 nak tukar ke asas 16. Okay. Saya suka ringkaskan soalan macam ni. Okay. 423 asas 10 berapa asas 16? Okay. Cara dia kita bahagikan dengan 16. Okay. Langkah yang pertama kita tulis dulu 423. 423 bahagi 16. Okay. Semua pegang kalkulator. Pegang kalkulator, saya nak tunjuk macam mana nak kira. Okey, sekarang tekan 423 bahagi 16. Dapat berapa? 26.4375. Awak tulis dekat sini 26. Lepas tu tolak dekat kalkulator. Tolak 26. Sama dengan 0.4375. Ini dalam bentuk perpuluhan. Kita nak dalam bentuk nombor bulat. Jadi kita darabkan dengan 16. Okey, dapat jawapannya 7. Baki adalah 7. Ya. Seterusnya 26 ni kita bawa ke depan. 26 bahagi 16 dapat berapa? 1. Baki 10. Okey. 1. Bawa lagi ke depan. 1 bahagi 16 dapat 0. Okey. 0 baki 1. Bila dapat 0 dekat sini, okey, kita berhenti. Okey. Berhenti bila dapat 0 dan kita baca bakinya dari bawah ke atas. Okey, untuk baca baki, sebab ini adalah nombor per-16an. Kita akan tengok digit dia dulu. Okey, yang pertama adalah 1. Okey, 1 tak ada masalah. Digit yang kedua adalah 10. 10 ni dalam nombor per-16an, kita wakilkan dia sebagai apa? Abjad apa 10 ni? 10 adalah A. Okey, A. Okey, seterusnya adalah 7. Okey. Jadi, untuk jawapan kita baca baki dari bawah ke atas. Okay, jadi kita baca 1A7. 1A7. Okay, macam mana nak tulis? Tulis cantik-cantik jawapan dia. 4, 2, 3 asas 10 sama dengan 1A besar 7 asas 16. Okay, buat macam ni. Okay. Nah, samalah dengan jawapan dia. Okay.
Seterusnya ni adalah semakan. Kalau kita nak semak balik pun boleh. Untuk semak balik kita ambil jawapan kita tu, darab balik dengan nilai tempat bagi asas 16. Okey, contoh yang belakang ni. Yang ni ialah 16 kuasa kosong. Okey. Lepas tu ini 16 kuasa 1, ini 16 kuasa 2. Dia akan jadi macam ni. 16 kuasa kosong, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2. Lepas tu ambil digit dia. Digit dia 1 kan? Okey, ni 1 kali 16 kuasa 2. 10. 10 ni sebenarnya adalah A. Boleh tulis kecil kat situ A. Tapi untuk pengiraan kita guna 10. Okey. 10, digit yang ujung sekali adalah 7. Okay, macam mana nak semak jawapan? Kita darabkan. 7 darab 1 dapat berapa? 7. Tambah 10 darab 16 dapat 160. Tambah 1 darab 256. 256 lah kan? Jadi bila kita tambah kita akan dapat balik 4, 2, 3 asas 10. Ini untuk kita semak. Okay. Okay, kita tengok lagi. Oh, latihan dalam kelas. Tukarkan ke nombor asas 16. Okay, sekarang ni semua buka buku nota, tulis tarikh, guna pensel supaya senang nak padam. Tolong tulis sikit ni. Yang pertama, 809 asas 10. Kita nak tukar dia ke asas 16. Okay, cuba buat. Nanti boleh semak jawapan dengan saya. Saya pun baru nak buat ni. Okay, dalam buku boleh tulis ringkas macam ni. 809 asas 10 sama dengan berapa asas 16. Kita mula. Yang pertama. Ada yang dapat jawapan ke? 809 bahagi 16. Berapa dapat? 50 kan? Baki 9. Lepas tu 50 ni bawa ke depan. 50 bahagi 16 berapa dapat? 3 baki 2. Okey. Lepas tu 3 bawa ke depan. 3 bahagi 16 berapa? 0 baki 3. Okey. Bila dapat kosong kat sini kita berhenti. Okey, sebelum nak tulis jawapan, semak dulu. Ada tak yang bernilai 10 dan ke atas? Kita kena tukar ke abjad kan? Kalau kita tengok kat sini tak ada. Jadi kita terus baca baki dari bawah ke atas. Okey, jadi kita tulis jawapan, tulis cantik-cantik. 809 asas 10 sama dengan 329 asas 16. Okey, ini jawapan kita. Semua dapat macam ni ke? Okey, kita cuba soalan seterusnya, nombor besar sikit. 6732 asas 10 nak tukar ke asas 16. Okey. 6732 bahagi 16. Berapa dapat? 420 baki 12. Okey, 420 ni bawa ke depan. 420 bahagi 16. Berapa? 26 baki 4. Okay, seterusnya 26 bahagi 16. Dapat 1 kan? Baki 10. Okay. Seterusnya tak dapat kosong lagi, kena terus bahagi lagi. 1 bahagi 16. Kosong. Ya. Jawapan dia 1A4. 1A4C. Ya, betul. Cepatnya dapat. Bagus, bagus. Okey, saya teruskan yang saya punya ni nak tunjuk dekat siapa yang belum dapat. Sebab saya pun dah buat separuh, kena habiskan. Okey. So, saya berhenti kat sini. Untuk jawapan, saya perlu tengok dulu. Ada tak nilai yang perlu saya tukar ke abjad? Kat sini ada tak? Ada kan? 10 dan 12 ni. Kita kena tukar ke abjad. Kalau tak ingat, untuk awak nak selamat, awak boleh senaraikan balik. Okay, A, B, C, D, E, F. A tu berapa?
A mesti 10 sebab digit terakhir 9 kan. Ini 11, 12, 13, 14, 15. F mesti 15. Jadi kita tengok kalau 10 diwakilkan oleh berapa? A. Okay, tulis A kat sini. 12 diwakilkan oleh C. 12 adalah C. Jadi kita baca baki macam biasa dari bawah ke atas. Jadi kita dapatlah 6, 7, 3, 2 asas 10 sama dengan 1A4C asas. Jangan tinggal ya asas dia. Asas 16. Okey, betul lah Afiq dapat. Orang lain pun dapat kan? Tenang je. Okey, next. Kerja rumah. Yang ni macam biasa, tolong salin dalam buku nota dan jawab ya. Okey. Yang terakhir untuk hari ini, 1.2.2, yang kedua, penukaran nombor per-16an kepada nombor perpuluhan. Kat sini kita nak tengok macam mana nak tukarkan asas 16 ke asas 10. Okey, terbalik yang tadi tu. Penukaran nombor per-16an kepada nombor perpuluhan. Caranya darabkan digit dengan nilai tempat asas 16. Untuk yang ni awak kena tahu apakah digit, apakah nilai tempat. Okay? Apakah nilai tempat bagi asas 16. Nilai tempat asas 16. Okay, yang ni kita selalu ulang kan, mesti dah ingat lah ni. 16001 kan, 16001 16, 16002 256, 16003 409 6. Selalunya kalau buku teks kamu soalan dia sampai sini sajalah. 1603. Kalau dia tanya 1604, berapa? Macam mana nak buat kalau 1604? 4096 darab 16. 16 darab 16 darab 16 darab 16. Okey. Dapat berapa 65,530. 65,530. 36. 36. 3 ke 2? 3. 3, 6. Okey, next. Penukaran nombor per-16an 4F3 kepada nombor perpuluhan. Bila dapat soalan macam ni, kita tengok dia nak suruh tukar ke perpuluhan. Okey, macam biasa kita ringkaskan soalan, tak mau nampak serabut kan kita buat. Ni, tukar kepada berapa asas 10. Okey, macam mana nak tukarkan 16, asas 16 ke asas 10? Kita darabkan digit dengan nilai tempat. Okay, sebelum tu sebab dia asas 16, dia ada abjad. Kita kena tengok dulu. Abjad ni F. F mewakili berapa? 15. 15. Ya, tulis dulu macam tu dengan pensel supaya kita tak silap lah. Okay. Lepas tu nanti kita akan darabkan dengan nilai tempat. Okay, macam biasa. Kalau tengok jadual ni kan, dua baris ni adalah nilai apa? Tempat. Ya, nilai tempat. Okey. Kita mula daripada belakang lebih selamat mesti mula dari belakang lah. 1600, 1601, 1602. Okey, saya tak payah ulang lah, yang ni cakap dah ni. Okey, yang dekat sini. Okey, baris ni adalah di digit. Kan, digit asal 16. Okey, kita ada 4. Okey. Lepas tu 15 ni diambil dari mana? Dari nilai F, kan? Lepas tu kita ada 3. Kita darabkan digit. Ingat, digit dekat depan dah selalunya. Digit dengan nilai tempat. Digit darab nilai tempat. Digit darab nilai tempat. Okay, setiap satu kita darab. Dapat jawapan, kita jumlahkan hasil darab dia. Jumlahkan hasil darab dapat 1267. Okay, 1267 sepatutnya kena tulis lah asal 10. Kena.
Ataupun tulis cantik-cantik, tulis ringkas tapi cantik. Nah, macam saya selalu kata 4F 3 asal 16 sama dengan 1267 asal 10. Tulis macam ni. Okey. Kalau ikut kaedah ni, dia menggunakan jadual. Kalau awak rajin nak buat jadual, boleh guna cara ni. Kalau tak rajin nak buat jadual, ada cara lain. Okey. Cara lain buat macam ni. Tengok digit darab nilai tempat. Okey. 3 darab 16 kuasa kosong kan? 16 kuasa kosong. Tambah berapa? 15 darab 16 kuasa 1. Tambah 4 darab 16 kuasa 2. Okey, lepas tu kita selesaikanlah. 3 darab 1. Kan? Tambah 15 darab 16. Tambah 4 darab berapa tu? 256. So kita dapat 3 tambah 15 darab 16, 240 tambah 1024. Jadi kita dapatlah jawapan dia. 1267. Okey. Ini memanglah jawapan tapi dia masih dalam bentuk jalan kira. Tulis balik. 4F3 asal 16 sama dengan 1267 asal 10. Okey. Kalau tak nak buat jadual, buat cara ni boleh juga. Okey, next. Ini untuk semakkan. Untuk semak kita nak tukar balik asal 16 ke asal 10. Jadi kita bahagilah kan. Bahagi dengan 16. Okay, yang ni kita dah buat tadi. Jadi saya tak payah tunjuk lah ini. Skip. Okay, latihan dalam kelas. Yang tadi tu untuk latihan kerja rumah tu, tolong tinggal satu muka surat untuk awak buat soalan tu. Lepas tu, sambung dengan ni pula. Okay, cuba buat. Mari kita cuba buat sama-sama. 7I5 asas 16 sama dengan berapa? Sama dengan berapa asas 10. Okay. Soalan nak suruh tukar ke nombor perpuluhan. Macam mana kita darabkan digit dengan nilai tempat ya. So digit yang paling belakang adalah 5 darab 16 kuasa kosong. Okay, semua buat jalan kira macam ni Oh, I tadi kita tak tukar. I berapa ya? 14. 14, ya betul. Kalau confuse, tulis balik. Senarai balik. A, B, C, D, E, F. Tulis di setiap muka surat pun tak apa. Supaya awak tak buat silap. Bila kita tulis, kita ada panduan kan? 12, 12, 14, 15. Jawapan dia tahun ni Jawapan dia dapat dah ke? Dapat dah. Sat. Jangan habaq lagi. 14 darab 16. Okey, tambah dengan 7 darab 16 kuasa 2. Ni 16 kuasa 1 kan? Ya. Sama dengan 5 darab 1 tambah 14 darab 16 tambah 7 darab 256 kan? Ya. Berapa dapat? Lajunya. Tahun ni berapa satu? Ya betul, tahun ni betul. Tadi saya dah kira dah betul. Awak sebut macam tu baru saya ingat. Okey, sama dengan 2021 asas 10. Okey, tulis cantik-cantik di bawah dia, tulis elok. 7I5 asal 16 sama dengan 2021, alamak buruknya, asas 10. Okey Boleh buat kan? Okey, next. Saya rasa ada satu lagi je soalan. Soalan last. Enam DB8. Okey. 6 DB8. Okey, cuba buat. Ni nombor besar sikit. Buat sendiri, jangan tengok jawapan saya. Okey. 8.
Oh, lupa nak tukar. B ni. B adalah 11. D adalah 10. Jadi D adalah 13. B adalah 11. D itu 13. D Dah cikgu. dah, ayo. 8 darab 1 tambah 11 darab 16 tambah 6 darab 4096. Ini berapa dapat? 8 tambah 176 tambah 3328 tambah 24576. Jadi 28088. Betul tak? Jadi oleh sebab itu 6 D B8 asas 16 sama dengan 28088 asas 10. Dapat ke macam ni? Dapat? Sama tak? Sama-sama. Sama. Ya, very good lah. Betul Okay. Yang ni lah yang saya nak tolong, saya nak peringatkan ni. Ni. Seeloknya tulis, setiap kali tulis benda ni. Kalau jumpa kan digit dia tu. Kalau tak kita tersilap, sayanglah sebab jalan kira mungkin kita tahu buat. Kita cuma tersilap yang ni. Silly mistake, rugi kan? Okey, ada lagi tak lepas ni? Kerja rumah. Macam biasa kerja rumah. Nanti tolong buat juga yang ni. Okey, buat dalam buku nota ya. Okey, itu saja untuk hari ni. Lepas ni kita akan masuk minggu depan lah. 16, asas 16 tukar ke asas 2. Asas 2 tukar ke asas 16. Dan juga kod ASCII. Okey, yang tu sikit saja. Tak apalah, kita sambung minggu depan. So, jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Ya. Okey, terima kasih join kelas hari ni. Bye. 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 Jangan lupa buat latihan.